mana lagi manusia yang membuat perkara menyebabkan Allah SWT murka. Itulah tuan-tuan beliau, kita hari ini kita kena sedarkan diri kita lah. Terutama kebatilan yang ada dalam diri kita. Allah. Orang lain kita tak boleh kasih baik, dalam diri kita pun kita nampak lah, kita tahu. Itulah kita hari ini mau pujuk hati, ya, supaya kita dapat menerima kerja ini. Menerima kerja ini sebagai satu hadiah, bukan bebanan. Nabi-nabi makin diuji, makin naik kesabaran dia, kan? Meningkat. Seperti kemudian Bayan juga, Maulana Sahab Zaid bin Ta'na. Dia datang, setelah baca dalam kitab Taurat bahwasanya kehebatan Nabi, semua sifat-sifat ini ada. Satu sifat yang belum nampak, kesabaran Nabi. Bila peluang, Nabi dalam mesyuarat tanya siapa yang boleh diselamatkan. Ada satu puak baru masuk Islam, mereka ini perlu dibantu, mereka dalam keadaan kesusahan sekarang. Lebih kurang yang beritahu kita belum ada keuangan ni, macam mana mau tolong. Jadi Zaid pun ambil kesempatan. Dia tahu perkara ini, dimesyuaratkan, dia pun ambil kesempatan. Saya bersedialah bantu, saya bagi duit, kamu balikkan dengan buah kurma lah, karma. Saja kan, bagi balik dengan buah tamar. Tujuan semua dibuat, berjalan sudah beberapa hari, kurang 3 hari, Zaid pun datang balik. Tolak Nabi, tarik juga Nabi tolak, ya. Tarik tolak, buat kasar, kata-kata pun sesat lah. Sayyidina Umar begitu marah. Memang Sayyidina Umar ni begitulah keadaan dia, ya. Dia tak ada lain, memang kancung lah. Kasar biadab lah. Tarik dan lari Zaid, lari hitam tukang. Tapi macam mana akhlak Nabi? Nabi ajar sahabat kan, wahai Umar, tidak boleh kamu berkata-kata yang baik. Tak boleh kata-kata yang baik. Nabi tahulah Zaid membayar hutang, tagih hutang, tagihlah cara yang baik. Dan beritahulah kepada saya, wahai Rasulullah, kalau kamu berhutang, bayarlah. Cara peradaban. Kalau orang buat kasar, tapi dibalas dengan kebaikan. Inilah sifat Nabi, ya. Nabi punya sifat. Jadi Zaid dia pun lari. Dia beritahu lebih kurang, tambah 20 bantam. Kasih lebih. Bila Umar jumpa Zaid, dia bilang, saya dengar kamu punya nama ni. Bukankah kamu ahli kitab? Kamu ni ahli kitab kan? Dia bilang, betul, saya lah. Saya sudah baca dalam kitab kerasulan Rasulullah ini. Tapi satu sifat sebelum nampak sifat sabar dia, bagaimana keadaan dia. Betul ke tidak disebutkan dalam kitab. Tapi hari ini saya sudah nampak. Saya sudah nampak dia punya kesabaran. Jadi kenapa bagi lebih Rasulullah suruh. Inilah dia orang betul-betul lah. Dia satu orang anbiya. Dia pun masuk Islam. Jadi inilah keadaan-keadaan yang Nabi ajar kepada sahabat. Bagaimana sahabat melayani manusia ini yang bermacam-macam keadaan. Supaya apa tuan-tuan belia? Supaya dicontohi kepada kita sampai akhir zaman. Hari ini keadaan huru hara, kekerasan bangsa, dalam kampung, keluarga, semua bermasalah. Sebab apa? Menuntut hak. Saya ni macam ni, saya ni macam ni, saya macam ni. Masalah. InsyaAllah lah kan, ya? Kita berusaha bersama insyaAllah. Saudara-saudara mulia, Nabi SAW begitu kasih, ya, kepada sahabat-sahabat. Tetapi itu yang kita dengar kan, ya, kekasih minta supaya kekasih ditinggalkan. Gitu. Biasa orang bercinta ni tidak mau berpisah. Tapi Nabi punya kasih sayang kepada sahabat ni, dia mau supaya ditinggalkan dia, kekasih. Kepada siapa? Muaz bin Jabal. Muaz kamu pergi Yaman buat dakwah.
Karena ini perintah Allah. Pergi buat dakwah. Muaz memang tak boleh tahan lah kan. Orang memang sahabat dengan Nabi berulang-ulang mengatasi mereka punya keluarga, anak isteri mereka mengatasi, semua mengatasi. Ini tanda kesempurnaan iman, mencintai Allah Rasul lebih dari segala-galanya. Tanda dia orang sudah ada tanda. Itulah kata ulama bila Muaz dia bergerak tu, dia tak nak paling muka kan, tak nak tengok Rasulullah. Kalau tengok hancur hati. Hancur hati, tak tahan. Terlampau rindu, tapi kehendak kekasih untuk ditinggalkan kekasih. Itulah tu. Kehendak kekasih untuk ditinggalkan kekasih. Kalau hari ini orang bercinta kekasih tidak mau lepasnya. Mau berdekat saja. Mau topik saya. Jadi hari ini tuan-tuan mulia, beginilah kehendak agama. Mereka sanggup segala-galanya. Walau ni sahabat ni, kalau dia berpisah dengan segala-galanya boleh, tapi tak boleh berpisah dengan Rasulullah. Apa semua boleh lah. Semua habis. Tapi dengan Rasulullah tak boleh pisah. Bukan kalangan mereka. Wanita-wanita pun keadaan yang sama je. Mesti melihat wajah Rasulullah. Kan? Sanggup. Satu wanita macam mana cinta kepada Allah Rasul ni. Kan? Kansa yang mati anak kan. Ada bukan Kansa, satu lagi. Itu penyair ya. Itu orang bagi berita bagi tahu. Ibu, anak kamu syahid. Dia terus bertanya, bagaimana Rasulullah? Datang berita lagi. Kamu punya anak saudara syahid, tanya Rasulullah. Kamu punya suami syahid, bagaimana keadaan Rasulullah? Jadi kita yang macam ni kita memang tak ada lagi. Atau sekolah inilah mereka inilah sebagai kita punya model. Ya, kita punya kita di dalam. Janganlah kita ambil contoh-contoh lain. Tak adalah. Inilah. Dan sahabat ni bila dengar tulah pola ni so beritahu. Meskipun kalau ada macam mana itu hadis beritahu. Jangan ada sikitlah. Menceritakan sedikit hal, mempertikaikan hidup sahabat ni. Allah SWT akan jadi musuh dia. Sikit je kita mempertikaikan kehidupan sahabat ni. Kalau sahabat ni macam ni lah, jagalah. Memang dia warning lah, ingat sama kita lah. Jadi sahabat-sahabat ni, ya, bila kita ikut saja, itulah kita akan berjaya. Jadi saudara-saudara beliau, bagaimana keadaan ini berlaku juga zaman Rasulullah SAW, di zaman khalifah-khalifah. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia difitnah bagaimana? Dia duduk sedih ya kan. Sebulan wahyu pun tak turun. Menangis dia. Bila Aisyah difitnah. Yang buat perkara ni, yang menyebarkan fitnah ni, anak angkat jaraan dia sendiri, Zaid kan. Ibu Zaid ini. Macam tu. Tapi bagaimana keadaan mereka ni punya kesabaran? Tawaju, kerisauan, kebimbangan. Allah SWT dah hantarkan wahyu bagi tahu kesucian Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bagaimana keadaan Abu Bakar kepada anak jaraan dia ni yang memfitnah anak dia sendiri? Bagaimana keadaan tu? Abu Bakar hentikan bantuan. Turun ayat dari langit, turun ayat bagi tahu Bakar, jangan buat begitu, jangan buat demikian, kamu bantu, teruskan bantuan kamu. Macam mana? Bolehkah kita dalam keadaan ini? Kadang-kadang susah sikit dia, kadang-kadang salah. Kita cerita bukan main, lebar, panjang, macam-macam lah kita tuduh-tuduh lah kan. Baru-baru dia sentuh masalah itu memang tinggi lah masalah kasih sayang, masalah asobia, banyak dia sentuh habis. Hari ini kita kena maafkan, sentiasa memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara. Atau pada saat untuk menundukkan nafsu kita buat baiklah kepada orang yang menzalimi kita. Nafsu terus ni cara tarbiyah kita. Kalau orang buat jahat, kita yang balas jahat. Ini biasalah orang. Akhlak kita jaga. Dan Allah sediakan surga yang paling tertinggi, yang paling cantik bagi orang yang berakhlak mulia. Ini semua amalan-amalan ini untuk
Kan? Kadang-kadang ini kita boleh buat, tapi akhlak kita belum berubah lagi. Masalah tuan. Kan? Kita mau isteri kita soleha, anak kita soleh, tapi kita ke arah, ke arah ini kita tak usahakan. Usahakan diri kita tengok diri kita. Kita datang niat belajar, di Nizamuddin kita niat belajar, memang Allah akan ajar. Dan niat kita betul. Niat kita berubah keadaan. Kan? Niat pengaruh dia begitu kuat sekali kan. Itu yang biasa kisah dulu-dulu. Bila raja sampai satu kebun, makan buah delima kah, buah orange kan, manis. Perah lagi satu, manis. Hati sudah berubah. Kasih naik income tax dia, tukai kasih naik. Minta lagi sekali, masam. Ini masalah ni. Kenapa ini manis dimasam? Bukan kebun orang takwa. Mungkin raja kami di tuan berubah hatinya. Dia pun istighfar. Minta lagi sebiji, buka manis. Jadi main-main hati lah, berubah hati. Jadi di situ juga tentang keyakinan. Keyakinan kena diusahakan sampai yakin, habis-habis yakin. Orang beriman memang kena yakin dengan apa yang dijanjikan Allah Rasul. Itu sebab satu sahabat dia belum Islam. Dia bilang, Nabi bagi tahu dia, kamu baca ini Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kamu akan menguasai ini Parsi. Wanita mereka, anak-anak gadis mereka akan berada di tilam-tilam di katil-katil kamu, menjadi hamba-hamba kamu. Dia belum Islam lagi, Nabi sudah ajar dia. Kamu baca ini kelima. Hari ini kita sendiri pun tak yakin, tak yakin. Mau tidur baca 33 Subhanallah pun tak baca lagi. Kadang letih tidur. Habis sembahyang baca 33, kadang-kadang tak baca lagi. Jadi keyakinan ni Nabi telah asah awal-awal lagi kepada sahabat-sahabat. Jadi bila betul-betul ya sudah masuk Islam, apa yang janji Nabi itu sudah berpuluh-puluh tahun, memang nampak. Nampak tu kan, Nabi janji dengan satu sahabat tu, satu hari kamu akan dikawini, kamu akan mengawini satu wanita yang berada daripada sini, yang cantik dengan pakaian ini, ya, dengan hiasan yang seperti ini, kamu akan mengawini dia. Sebelum tu dia tanya, sebelum kamu tawan tu negara, kamu tawan itu ada wanita. Nabi bagi tahu kehebatan ini. Wanita, anak kepada raja tu. Satu sahabat bagi tahu, ya Rasulullah, bolehkah saya dinikahkan? Itu milik saya. Dia bilang boleh. Kamulah bakal menikah dengan dia. Kamulah bakal isteri kamu. Kamu boleh ambil perempuan itu. Sampai zaman Sayyidina Umar, kawan sudah, wanita tu tidak dapat semua kawan. Dia datang untuk mengambil. Dia datang untuk tangkap ni wanita ni. Sini, tali unta dia, kendaraan dia membawa. Tunggu dulu tuan, belum bagi lagi. Apa mau bagi? Nabi bagi tahu ni milik saya. Yakin, berpuluh-puluh tahun. Puluh-puluh tahun sudah berlalu. Tapi di dalam hati mesti ada harap. Mesti dalam hati itu, saya belum mati memang saya kawin. Saya miliki dia. Bila khalifah tanya, apa bukti? Apa bukti yang dia ni milik kamu? Baginda bagi tahu ini diserahkan kepada kamu. Dengan izin Allah, dua orang Ansar waktu itu dia dengar. Dia bilang, saya jadi saksi. Memang benar. Waktu itu Nabi bagi tahu wanita ini milik dia. Dia sebut nama dia. Dia bilang, ambillah. Tak ada lagi runding-runding yang mesyuarat. Sudah keputusan dibuat. Tariklah, bawa balik. Maksud dalam cerita ni yakin. Hari ini kita tidak yakin dengan janji Allah SWT. Dengan usaha ini boleh mengubah suasana. Dengan usaha ini semua barang pernah Kiai Uzairon bayar. Satu hari naik barang di pasar. Orang mengadu kepada Rasulullah. Lebih kurang Rasulullah jawab, Allah yang kasih naik. Jadi ada bergantung pada amalan-amalan kita. Ini tuan-tuan yang boleh kita kena usaha. Supaya amalan kita ni bertepatan. Amalan baginda sallallahu alaihi wasallam.
zaman Rasulullah ini orang-orang bukan Islam pun yakin. Musuh pun yakin. Musuh pun yakin. Mereka akan kalah, mereka akan dapat ini, mereka akan begini, apa yang akan terjadi. Sebab apa? Sebab kehebatan usahanya, kehebatan bimbingan Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat mempunyai keyakinan yang begitu mantap, begitu kuat sekali. Janji Allah ni kata ulama bukan di awal, di ujung, di ujung-ujung. Jadi kita jangan haraplah dengan berbagai-bagai kesusahan telah datang, maka janji Allah dan kesusahan. Kita tengok tuan-tuan yang mulia, perjanjian Hudaibiyah tu dia ada situ. Perjanjian Hudaibiyah ni wakil Quraisy telah datang. Satu wakil Quraisy datang, dia punya nama saya pun lupa. Dia bagi tahu tawanan Islam jangan dipulangkan balik. Tawanan kami kena balik. Ini sudah berat sebelah ni. Sahabat memang sama terima. Bagi tahu lagi. Muhammad tu Rasulullah ni mau kena potong. Potong ini nama. Jangan Rasulullah. Sahabat terus marah. Lain-lain bolehlah. Ini apa mau potong Rasulullah ini? Punya nama mau potong. Nabi beritahu, Nabi tak pandai baca. Orang sahabat beritahu, Nabi tak pandai baca. Nabi tanya sahabat, kamu tolong potong nama saya sana. Rasulullah itu potong. Sahabat tak mau potong. Tapi dengan izin Allah, Nabi ambil pen, Nabi sendiri potong. Allah bagi faham. Nabi, mana tempat mau potong? Itu nama, cancel namanya. Rasulullah pun cancel. Jadi Umar begitu marah sekali. Dia bilang tak apa. Kau ingat. Dia bilang ingat. Nanti ada peluang. Habis saya kau kerjakan kau. Saya akan patahkan semua gigi kau. Supaya kau cakap pun tak boleh lurus. Aku punya marah. Jadi bila kabar ni beritahu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, Umar marah. Habislah si anu ni, si Fulan, nama dia saya lupa. Kan? Memang dia kenal lain kali. Rasulullah beritahu, jangan kamu buat demikian Umar. Kenapa ya Rasulullah? Dia pun potong nama. Rasulullah mau potong. Kenapa? Dia bilang jangan. Dia inilah yang akan penyebab manusia selamat dari kemurtadan. Dia datang wakil Quraisy belum Islam, mau buat satu perjanjian menyakitkan hati sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, jangan kau cabut gigi dia semua. Jangan kau pukul dia. Nanti dia bakal menyelamatkan orang dari kemurtadan. Sayyidina Umar pun tunggu dengar. Bila zaman Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan yang mulia, berkhutbah sudah. Bagaimana manusia kamu kembali kalau kamu cinta kepada Allah, kepada Rasul, dia telah pergi. Dia telah pergi. Dia telah kembali kepada Allah. Ya? Jadi adakah kamu mau kembali kepada kehidupan asal kamu? Kamu kekal dengan agama. Kata-kata ini, khutbah ini kata ulama, sebiji ini sahabat tadi yang menulis suruh potong ini, wakil Quraisy ini. Dia pun sudah Islam. Dia buat di Madinah. Dia ini Abu Bakar bagi bayan ni di Madinah. Dia buat bayan di Mekah. Dia pun bayan di Mekah sana. Bayan sebiji, satu pun tidak ada kekurangan. Bagaimana Abu Bakar berkhutbah, dia punya khutbah pun sama juga. Sehingga orang pun selamat daripada kemurtadan. Bagaimana yakin tu sahabat? Di situlah tuan-tuan, hari ini kita berusaha dalam kehidupan kita. Bagaimana peninggalan Nabi ini, kerja Nabi ini bukan kerja yang biasa-biasa. Kerja yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan amal. Jadi kalau kerja ini diberi kepada kita, pada anak dan isteri kita, mereka punya yakin sudah berubah. Mereka punya hati terpaut dengan usaha ini. Harta dan diri, nyawa, semua diorang sanggup bagi. Bagaimana perubahan berlaku? Kan? Bagaimana perubahan akan berlaku? Bila ada mujahadah ni, keluarga dia Allah SWT telah pelihara. Sebagaimana Allah pelihara sahabat. Allah pelihara sahabat-sahabat semua. Ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq kan. Maulana Yusuf rahimahullah ta'ala.
Bagaimana Allah pelihara? Berapa keturunan Allah SWT pelihara mereka? Sebab mereka punya pengorbanan. Jadi usaha ini asasnya pengorbanan. Kita mau hampir kepada Allah, kita tingkatkan pengorbanan kita. Kita tengok contohnya. Jemaah dapat dikeluarkan tunai. Ahli-ahli Badar yang sudah dijanjikan, mereka ini apa mereka punya dosa yang lalu, yang akan datang pun Allah maafkan. Tapi bila mereka lambatkan keluar di peperangan Tabuk, Allah SWT sudah sound dia, kasih boikot dia, jangan jawab salam dia, pisahkan mereka dengan istri mereka. Jadi tuan-tuan yang muliakan Allah SWT, jadi hari ini kita perhatikan dalam kita punya mahala, kita punya halqa, berapa ramai kita, ya, saudara-saudara kita yang belum dapat keluar jalan Allah. Inilah usaha ini, mau kembalikan. Bila kita balik kembali kepada usaha ini, Allah SWT akan kembalikan tuan-tuan ini. Kehebatan usaha ini akan datang. Ya, bagaimana Allah bantu sahabat, Allah juga bantu umat ini. Sebab apa? Umat ini buat kerja yang sama, fikir pun sama, percakapan pun sama. Wahdatul kalimah, wahdatul fikri, wahdatul fikri. Maksudnya sama fikir. Macam mana umat ini boleh diselamatkan? Apapun terjadi, berkorban apa saja, asal umat ini boleh diselamatkan. Hari ini kita kena tenggelam dengan umat, berenang di lautan umat, tuan-tuan. Kata ulama, kita berenang di lautan umat. Bagaimana orang berenang tak boleh berhenti, dikaitkan dengan usaha ini. Maknanya kita tak boleh berhenti dia. Terus maju sampai penghujung kita. Sampai penghujung. Jadi inilah tuan-tuan dia hari ini bergerak. Jemaah, kita bersyukur Malaysia ni Allah pelihara. Bagaimana Allah SWT bagi kerja yang mulia ni kepada orang Malaysia. Gerak 180 negara Malaysia sudah hantar. Negara semua hantar. Kau dengar Malaysia, gembira. Malaysia gembira, suka. Tuan sudah datang Malaysia, dia bilang belum. Kami mau pergi juga ni, kami habiskan sila kami mau datang di Malaysia. Kami mau datang di Malaysia. Ini orang itulah, Allah, semangatlah. Semangat tuan-tuan dia. Jadi hari ini, inilah kurniaan Allah SWT ini. Semoga kekal kan. Semoga kita semua dapat ambil bahagian. Kalau kita pun pelan-pelan lah. Ujung hati kita, tengok keadaannya, keluarga kita, tengok keadaan kita punya, segala-galanya lah mau tengok tuan-tuan. Kalau kita belum boleh bergerak yang jauh, yang puasa dekat-dekat, gas kita boleh buat, kita ikut gas kan. Duduk mesyuarat bulanan, mesyuarat mingguan, mesyuarat harian, semua mesyuarat ni bukan perkara yang kecil. Ulama begitu, bukan perkara kecil. Duduk mesyuarat seketika saja, tapi pahala dia berganda-ganda. 60 tahun, 70 tahun. Kita duduk kadang-kadang mau isyraq pun tak istiqamah. Duha pun kadang-kadang tak istiqamah. Tahajud lagi lah. Kan? Banyak amalan-amalan kita yang tidak begitu sempurna. Tapi duduk dalam mesyuarat. Mesyuarat amalan yang begitu besar. Kan? Dengan mesyuarat ni Allah azab pun turun bertanggung. Dengan buka mesyuarat. Bila Nabi waktu balik mau umrah apa semua, dia mau cukur rambut tu, dia Nabi Hudaibiyah sebelah. Cukur rambut semua sahabat tak boleh terima. Tapi Aisyah dia bagi syur. Salma dia bagi syur. Dia bilang, puan mulakan dulu nanti dia bagi ikut. Bila Nabi sudah cukur rambut ikut. Jangan cukur marah-marah pada tapi taat. Jadi ketaatan ni lah tuan-tuan, kan? Usaha ini. Ketaatan itu asas pada agama. Yang hari ini kita usahakan, tingkatkan lagi. Macam mana diorang usaha, diorang ada ketaatan tuan-tuan, kan? Supaya istimaiyat, wujud istimaiyat. Jadi bila Khalid Al-Walid dilantik menjadi khalifah, menjadi panglima perang. Bila Umar bagi arahan, suruh Khalid turun daripada jawatan itu. Arahan dibuat. Kiranya dia sudah berada di mimbar, tarik dia turun. Kalau dia tidak mau, tarik dengan serban-serbannya, turun dia. Jangan dia duduk di atas mimbar lagi. Dia jadi turunkan, lucutkan jawatan dia. Macam tu sekali. Jadi bila
bila dalam keadaan begini ada ya sahabat macam tak puas hati. Macam mana ini Khalifah Umar ni? Macam tak patutlah ya Khalid turun-turun. Jadi malam jadi Noah pun jalan kan. Jadi yang Umar dengan Khalid ini tinggi sama kan. Badan dia apa semua malam gelap. Jadi dia suara-suara Khalid dia pun pakai suara. Dia jumpa orang yang tak suka dia. Terus tanya dia. Dia bilang apa pandangan tuan berkenaan dengan Khalid, berkenaan dengan Saidina Umar putus saya ini ikut jawatan kan? Apa pandangan tuan? Betul lah dia bilang kan. Bilang betul lah dia bilang. Saya tak setuju. Tapi apa pandangan tuan? Tapi macam mana pun dia khalifah kita. Kita kena taat. Kita kena taat. Artinya kata ulama, walaupun dia tak setuju dengan pandangan Saidina Umar, tapi ketaatan dia mesti lagi pekat lagi. Mesti lagi mesti kuat lagi. Macam mana pun dia ambil kita kena taat. Inilah tuan-tuan yang hari ini mana kita boleh duduk dalam masyarakat pandangan semua sama dengan Amir Sah punya pandangan semua, mana ada kan? Kata ulama sampai hari kiamat pun kita tidak akan jumpa orang yang sama pandangan dengan kita pun tak ada. Mesti dia ada lain. Tapi istimaiyat itu dijaga. Jangan sampai ada apa-apa. Satu ketika tuan-tuan yang mulia, dia menceritakan Muawiyah panggil satu sahabat ni, bagaimana pandangan kamu dengan Saidina Ali? Dia bagaimana pandangannya? Dan adakah sebab ini tuan panggil saya? Saya tidak nampak apa-apa yang kekurangan pada Saidina Ali. Ini cerita ni dia mau bagi tahu macam mana. Tak saja Muawiyah mau tanya dia, mau tes sama dia. Saya tidak nampak apa-apa yang ada kekurangan pada Saidina Ali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa menyakiti Ali, dia juga menyakiti saya. Begitu. Jadi mereka ni bila dia orang mau tahu, mau korek-korek orang punya keburukan, dia takkan mengiyakan. Betul lah. Macam ni macam dah. Kalau orang cerita satu perkara yang buruk, dia terus bagi tahu dia ni memang baik. Kalau orang yang macam ni tuan-tuan, memang orang ini akan jadi orang baik. Tapi kalau orang Jawa cerita keburukan kita punya saudara dia begini lah, iya kah? Ini masalah juga ini. Kata Maulana Sa'ad, jangan mengiya-iyakan. Kita mau selidik dulu, tanya dulu sebagaimana itu Ibnu Mubarak kan? Bila orang datang Imam Auzi bagi tahu sama Ibnu Mubarak, bilang kamu jangan belajar dengan satu orang, dia bawa ajaran sesat. Ini Abu Hanifah ni bawa ajaran sesat. Jadi Ibnu Mubarak tak tanya apa-apa. Abdullah Ibnu Mubarak tak salah. Dia diam saja. Dia tak bilang iya kah tidak kah. Dia terus pergi jumpa Imam Abu Hanifah. Dia pergi jumpa. Dia tanya semua soalan. Kasih antar soalan kan. Antar soalan. Dijawab. Semua jawab soalan. Dengan begitu baik sekali dah. Baik teratur sekali. Tapi tak ada tulis siapa yang menulis jawapan. Tak ada tulis bawah. Dia kasih begitu saja. Jadi bila dia balik ini Ibnu Mubarak tanya lagi kepada Imam Auzi ni. Tuan baca ini kan? Dia pun baca. Dia baca dari pagi sampai zuhur. Tak senang zuhur belum habis baca sampai asar. Dia bilang ini orang cukup baik lah. Imam Auzi ni tadi yang bagi tahu Abu Hanifah ni tak baik. Bawa ajaran sesat. Bila dia baca jawapan Abu Hanifah tadi, rahimallahu ta'ala, dia bilang ini di mana ini orang? Kau kena belajar dengan dia. Ibnu Mubarak bagi tahu dialah Imam Abu Hanifah. Masalah selesai. Macam ni cara dia, kata ulama kan. Kita tak boleh terus pegang. Bila orang kasih tahu dia ni begini, jangan terus pegang. Jangan tak iya kah? Jangan. Ini merosakkan, menghancurkan imaniyat kita. Jadi inilah tuan-tuan yang mulia kita dengan izin Allah Taala dan Kasih Penyayang, kita telah dianugerahkan satu-satunya usaha yang hari ini telah diberi penerangan yang begitu mendalam sekali, begitu cantik sekali.
Kalau tak, minta maaf saja. Saya sendirilah. Bagaimana keadaan imam kita di akhirat? Kita punya amalan. Iman satu sudah rosak. Kemudian amalan kita pun banyak habis. Sebab kerana lidah inilah kita jatuh kepada kebinasaan. Kan? Nabi bagi tahu, saya boleh jamin orang yang boleh menjaga lidahnya, dia ni ahli syurga. Orang yang boleh menjaga lidahnya, dia ni memang ahli syurga. Jadi hari ini kita mau jaga lidah kita ni tuan. Lidah kita punya anak, isteri, kita tengok hari-hari dengar ya. Zaman Rasulullah, Aisyah kalau tidak salah ataupun Safiya, Aisyah lah. Dia bagi tahu Salma ni pendek, cantik tapi pendek. Salma ni memang cantik dia, punya Parsi kan. Dia punya anak orang memang cantik. Mata dia apalah semua cantik. Tapi dia bilang pendek kan. Nabi terus tegas, dia kata-kata buang di lautan boleh jadi pahit. Macam tu sekali. Sikit dia cakap, terus Nabi beritahu. Jadi hari ni kalau dia kita punya sahabat, dia cakap apa-apa pun kita diam. Jangan. Kata ulama jangan. Kalau kita punya sahabat ini, kalau dia cakap tak betul, kita kena kasih tahu. Hari ni kalau kita punya sahabat, dia buat salah pun kita bilang, okey, kau pun okey. Tapi bila kita punya orang yang tidak suka, kalau dia buat salah sikit terus kita melentik. Jangan. Nabi ajar sahabat. Nabi ajar yang saya cerita tadi. Bila Zaid bin Sa'nah tadi. Anjir saya satu daripada ceritanya. Nabi bagi tahu saya Umar, kamu diam. Kamu jangan buat apa-apa kepada dia. Kamu diam. Nabi tahan, tekan orang dia. Umar ni bukan alang-alang ni orang. Kan? Nabi bagi tahu ada Nabi selepas saya Umar yang paling layak. Dia kedudukan Umar begini tinggi, tapi Nabi tekan dia. Umar kamu diam. Bagi peluang pada orang ini. Bagi peluang pada musuh ini. Biar dia bercakap. Biar dia apa yang kita tanya kepada dia. Jangan buat tindakan kepada dia. Nabi bagi peluang kepada orang yang bukan Islam lagi. Nabi bagi peluang. Tapi Nabi tekan sahabat. Kamu diam. Tapi hari ini kalau orang yang dekat sama kita, ya betul lah itu. Kamu diam. Terbalik keadaan. Hari ini terbalik keadaan. Kalau orang kita mau iya, kita sokong. Tapi kita tengok musuh kita, orang yang tidak setuju dengan kita bagi tahu dia ini tak guna punya orang. Ini keadaan sudah terbalik. Tapi Nabi ajar sahabat kamu diam. Bagi peluang ni orang. Bagi peluang ni orang. Bagi peluang ni orang. Dan akhirnya yang saya cerita tadi, yang penulis tadi, bukan penulis, yang memotong nama Nabi tadi, yang tak suka nama Nabi itu. Nabi bagi tahu dia ini satu hari dia akan jadi penyelamat kepada orang yang murtad, dan satu hari nanti dia akan berada di jalan Allah dan mati di jalan Allah Taala. Akhirnya dia mati di jalan Allah. Jadi Nabi terbiasa sahabat ini supaya sahabat ini mempunyai sifat yang mulia, sifat yang tinggi tuan, akhlak yang begitu tinggi sekali. Jangan kamu buat begini, jangan kamu buat begini. Musuh-musuh pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menghormati dia. Bila Abu Sufyan datang, wakil kepada Quraisy, datang kepada mereka, Nabi bagi tahu dengan sahabat, pada Umar, pada Abu Bakar, kamu layanlah dengan baik sebagai satu orang tetamu, tetapi kamu jangan menyokong semua pendapatnya. Tapi kamu punya akhlak, jangan berubah. Satu orang datang, orang jahat, dekat dengan Nabi. Nabi layan dengan baik. Aisyah masuk ke dalam. Bila orang yang jahat itu sudah pergi, Aisyah pun keluar. Ya Rasulullah, apa kau layan orang ni? Orang ni begini, buruk apa semua. Iyalah. Takkan sebab keburukan dia, saya berubah. Dia buruk, kita pun membalas buruk. Kita pun sama dengan dia. Macam tu. Dia sudah buat keburukan, dia punya ada kesalahan, kita diam. Tunjuk akhlak kita yang baik. Jadi akhlak ini Allah sediakan mahligai yang tertinggi di surga Allah. Tidak ada timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang paling baik. Tidak ada timbangan. Jadi hari ini ibu apa? Bayar mas surat dah. Panas sudah. Sikit lagi. Ini orang basah-basah. Boleh? 1 minit lagi boleh? 5 minit lagi. Jangan. Haji ini belum penat lagi dulu Pak. Ya, jadi tuan-tuan melihat bila kita begini Zamuddin ni, yang kita tengoklah tambang kita 1000, 2000 tak ada lah. Bila dengar dinasihat, kita punya isteri boleh berubah. Allahu Akbar. Bolehkah kita? Siapa yang boleh jamin boleh bawa isteri sampai berubah? Bertahun-tahun kita duduk dengan mereka. Macam-macam kita buat. Ikram apa yang tak ikram?
Hanya barang-barang yang haram dan kita pun hati pun tak sanggup tengok. Mau ini buat, mau ini buat, mau itu buat. Tak berubah-ubah. Ada perubahan. Bawa pergi Nizamuddin. Balik, bang, kita buat bangun, kita bangun, bantu usaha ni. Kita pergi seluruh dunia. Allahu Akbar. Allah Allah, saya dapat mutiara yang besar. Macam mutiara yang jatuh diletak di atas kita punya perempuan. Bukan main-main tuan-tuan. Markas dunia. Duduk yang sana, dari jauh dia tengok Nizamuddin tu. Dengan niat yang betul, Allah SWT akan buat keputusan yang betul. Sangka baik, maksud saya bayar ni. Sangka baik dengan Allah. Allah akan ubah kita. Allah akan ubah isteri kita, anak kita. InsyaAllah semua siap? InsyaAllah. Semua kena siap tu kan? InsyaAllah ya? InsyaAllah. Lepas sampai ucap sambung lagi lah kan. Jadi azam dia sikit lah. Balik kan, nakkan cerita sikit.